Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada kesemua panel dan juga para penonton yang menyaksikan webinar kita pada hari ini. Saya Siti Fairuz binti Abdul Wahab selaku moderator kita pada hari ini. Pertama sekali, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana diberi ruang dan peluang untuk kita mengadakan satu sesi webinar ia bagi mengupas satu kenyataan mengenai mitos mahasiswa malas. Baik, sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan mitos mahasiswa malas? Secara ringkasnya yang dapat saya nyatakan di sini iaitu mitos mahasiswa malas ini adalah merupakan satu anggapan yang dibuat oleh segolongan masyarakat yang menyatakan bahawa pelajar yang menuntut di institusi pengajian tinggi, misalnya sama ada universiti awam, swasta, kolej dan sebagainya, ialah seorang yang malas. Jadi, adakah mitos ini satu kebenaran atau sebaliknya? Dan apakah yang dimaksudkan dan apakah konsep sebenar mitos mahasiswa malas ini dan bagaimanakah mitos tersebut dibentuk dan seterusnya kesan mitos tersebut kepada mahasiswa. Oleh itu, persoalan-persoalan ini akan dikupas dan dihujahkan dengan lebih mendalam oleh para panel jemputan kita pada hari ini. Sebelum itu, sebelum kita memulakan webinar kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan panel. Bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya memperkenalkan panel pertama kita iaitu saudara Muhammad Sakir bin Ayub dan panel kedua kita iaitu saudari Grace Emilia binti Gir dan panel ketiga iaitu Muhammad Lutfi bin Lukman Fikri dan panel terakhir kita iaitu saudari Nur Farhah binti Syukri. Selamat datang diucapkan kepada barisan panel kita ya, dan diharapkan kesemua panel berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan insyaAllah semoga perkongsian kita pada hari ini dapat bersama-sama memberi manfaat kepada semua yang menonton. Baik, tanpa membuang masa, ya, kita mulakan webinar kita pada hari ini dengan membincangkan persoalan-persoalan yang menjadi tanda tanya kepada masyarakat berkenaan dengan mitos mahasiswa malas ini. Jadi, kita teruskan dengan persoalan pertama, iaitu apakah konsep sebenar mengenai dengan mitos mahasiswa malas ini. Jadi, mungkin saudara Muhammad Sakri dia boleh memberikan sedikit hujah dan penjelasan berkenaan dengan persoalan tersebut. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan buat saudari moderator majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan semua semoga sihat-sihat sejahtera, baik-baik selalu. Baiklah, mitos mahasiswa malas. Apa itu mitos mahasiswa malas? Sebelum kita teruskan, kita bincangkan secara terperinci dulu mitos mahasiswa malas ini. Mitos didefinisikan sebagai cerita zaman dulu yang dianggap benar, terutamanya yang mengandungi unsur-unsur atau konsep atau kepercayaan tentang sejarah awal kehidupan suatu suku bangsa, kejadian alam dan sebagainya. Yang kedua, definisi mahasiswa. Mahasiswa ialah penuntut atau pelajar di universiti. Melalui penulisan Zulfikri Zamir dalam karyanya Masyarakat Melawan Mahasiswa, mahasiswa dipecahkan kepada dua, iaitu siswa dan maha. Siswa bermaksud pelajar yang berada di tahap paling tinggi dan maha paling dekat dengan tingkat intelektual ataupun cendekiawan. Dan definisi malas pula ialah tidak mahu berbuat apa-apa, segan, enggan berbuat sesuatu dan sebagainya. Rasa malas menggambarkan hilangnya motivasi seseorang individu itu tersebut untuk melakukan pekerjaan dan membuatkan seorang itu menjadi tidak aktif dan menyebabkan badan terasa lesu, tidak semangat dan tidak memberi idea yang bernas. Baiklah, secara umum kita boleh sebut mitos mahasiswa malas ni membawa kepada sebuah makna atau cerita atau kepercayaan bahawa pelajar yang menuntut universiti ni seorang yang malas. Jadi bila kita sebut mitos mahasiswa malas ni, apa yang masyarakat faham? Mungkin masyarakat mahasiswa yang tidak cemerlang akademik dikira malas, mahasiswa yang kurang pelibatan dalam aktiviti-aktiviti kurikulum di universiti dikira malas, ataupun mahasiswa yang tidak bersosial dengan masyarakat dianggap mahasiswa malas. Apa tanggapan anda? Jadi anda boleh buat tanggapan sendiri dulu. Okey,
Baiklah, kita perlu tahu masyarakat meletakkan harapan kepada para mahasiswa. Mitos ni secara majoritinya terbentuk oleh masyarakat sendiri. Ada juga pelibatan pelajar dalam pembentukan mitos ini, tetapi sikit jumlahnya. Jika kita sebut kalau dalam kadar 100% tu, 98% tu terbentuk daripada masyarakat. Masyarakat meletakkan harapan tinggi kepada mahasiswa ni. Apabila harapan yang diletakkan kepada mahasiswa ini gagal, maka terbentuklah mitos ini. Baiklah, apa harapannya? Apa harapan masyarakat kepada mahasiswa? Mahasiswa ni dia ada peranan. Dia ada peranan dia kepada masyarakat. Apa peranan mahasiswa sehingga menjadi harapan kepada masyarakat ni? Baiklah, saya akan sebutkan 4 perkara. 4 peranan mahasiswa kepada masyarakat sehingga menjadi harapan kepada masyarakat, dan jika tidak memenuhi perkara ini, masyarakat akan menganggap mahasiswa ini gagal kerana sifat malasnya. Yang pertama sekali adalah mahasiswa sebagai generasi perubah. Mahasiswa yang kedua sebagai mahasiswa sebagai generasi pengawal. Yang ketiga, mahasiswa sebagai generasi penerus. Yang keempat adalah sebagai penggerak moral. Okey, secara mudahnya untuk saya menutup pendahuluan saya pada hari ini, apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi keempat-empat perkara ini, yang di mana setiap peranan yang saya sebutkan tadi ada detail dia. Jadi apabila kumpulan-kumpulan masyarakat tersebut ataupun masyarakat kita melihat mahasiswa tidak mencapai 4 peranan ini kepada mereka, maka akan terbitlah satu persepsi dalam minda pemikiran mereka bahawa kelompok mahasiswa ini telah gagal. Gagal tanpa apa? Tanpa mereka melihat dengan teliti adakah itu benar ataupun tidak. Mereka tidak peduli benda tu. Perkara tersebut tidak dipeduli oleh mereka. Yang pasti apabila mereka melihat perkara harapan mereka ini telah gagal, maka terbentuklah mitos ini. Kenapa mereka gagal adalah kerana mereka malas. Malas untuk apa? Malas untuk menjadikan 4 peranan mereka ini satu kejayaan. Sekian daripada saya. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Syakir atas hujah yang disampaikan sebentar tadi. Baik, dan melalui penjelasan yang kita dengar tadi, kita telah pun mendapat gambaran yang jelas berkenaan dengan mitos mahasiswa malas, dan kita juga dapat lihat bahawa pelbagai perspektif, pelbagai spekulasi yang kita dapat lihat betapa mudahnya masyarakat sekarang ini menganggap mahasiswa itu tanpa menghiraukan adakah perkara itu benar ataupun tidak. Jadi seterusnya kita mempersilakan panel kedua kita, iaitu saudari Grace untuk menyampaikan hujahnya berkenaan dengan faktor dan aspek pembentukan mitos mahasiswa malas ini. Bagaimanakah mitos tersebut dibentuk? Jadi dipersilakan saudari Grace untuk meneruskan sesi perbincangan kita pada malam ini. Dipersilakan. Baiklah, pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Fairuz, dan salam sejahtera kepada semua ahli panel yang terdapat di sini. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan bagaimana mitos mahasiswa ini malas. Terdapat 2 faktor, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman terdiri daripada aspek individu. Faktor luaran pula terdiri daripada aspek ibu bapa, masyarakat dan pensyarah. Pertama sekali, saya akan membincangkan berkenaan dengan aspek individu, iaitu di mana mitos ini muncul melalui individu adalah berdasarkan tanggapan dan pengalaman mahasiswa tersebut, di mana tanggapan ini wujud apabila seseorang atau mahasiswa melihat individu lain bertindak tidak seperti yang dia jangkakan. Sebagai contoh, apabila mahasiswa tersebut mengalami tekanan perasaan yang melampau, maka tekanan perasaan yang dihadapi seseorang itu
menjurus kepada cara pemikiran yang lebih negatif dalam setiap perkara. Seseorang yang malas ni berkemungkinan mempunyai minda lebih negatif dan sering merasa tidak berbaloi untuk melakukan sesuatu perkara itu. Dapat dibuktikan di mana berdasarkan pengalaman individu tersebut sendiri. Sebagai contoh, seseorang mahasiswa akan beranggapan kalau aku pergi kuliah pun bukan faham. Buat apa perlu rajin-rajin ke kuliah kalau tidak faham? Baik tidur. So, berdasarkan teks yang telah saya berikan ni tadi, menunjukkan bahawa mahasiswa itu malas. Oleh itu, mitos ini adalah terbentuk melalui faktor individu, iaitu pengalaman individu. Yang seterusnya, saya akan membincangkan faktor luaran. Faktor luaran yang pertama yang saya ingin bincangkan ialah faktor ibu bapa, di mana bukan setakat individu saja yang membentuk mitos mahasiswa malas ni juga. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam membentukkan mitos ini. Seperti kita tahu, rakyat Malaysia terdiri daripada latar belakang. Pada hari ini, ramai belia yang berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat universiti. Tetapi, situasi hari ini tidak berlaku pada 40 tahun yang lalu. Pada tahun sebelum ini, hanya segelintir saja yang layak untuk melanjutkan diri ke peringkat universiti. Maka, ibu bapa hari ini yang dulunya pernah melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat universiti memainkan peranan besar di rumah. Apabila dia melihat anaknya sendiri sebagai mahasiswa atau mahasiswa lain di luar tidak melakukan seperti mana dia lakukan semasa di universiti, maka wujud tanggapan bahawa mahasiswa hari ini malas. Contohnya seperti mahasiswa pada zaman dahulu seringkali ke perpustakaan untuk menjalankan tugasan bersama ahli-ahli kumpulan mereka maupun mencari maklumat untuk tugasan mereka. Malahan, mahasiswa pada hari ini hanya dengan menggunakan teknologi mencari bahan tersebut dan mereka beranggapan adakah mahasiswa tersebut menggunakan teknologi itu dengan betul, dengan mencari maklumat. So, dengan kekerapan pergi library tersebut menurun dengan teknologi yang canggih, maka wujud di situ mitos mahasiswa malas ni. Faktor dalam luaran yang kedua pula ialah faktor masyarakat, di mana hampir sama juga dengan faktor individu dan faktor ibu bapa yang telah saya bincangkan, di mana masyarakat umum biasanya meletakkan harapan yang besar kepada mahasiswa. Mereka mahu mahasiswa jadi seperti apa yang mereka mahukan. Ramai ahli masyarakat hari ini meletakkan harapan apabila mahasiswa tamat belajar, mereka akan segera bekerja. Kemudian pada umur tertentu, mereka akan memiliki rumah dan aset seperti kereta, berkahwin dan mempunyai keluarga. Apabila perkara tersebut di mata mereka meleset dari apa yang mereka fikirkan dan mereka harapkan, maka mereka menganggap mahasiswa itu telah gagal. Maka mitos ini mula ditularkan dari mulut ke mulut, dari penulisan di media sosial dan sebagainya, sehingga ramai orang termakan. Sebagai contoh, apabila mahasiswa pada zaman sekarang selepas sahaja waktu perkuliahan
mereka akan mencari pusat hiburan untuk menenangkan fikiran. Dengan pandangan tersebut, maka masyarakat menyatakan bahawa mahasiswa hari ini tidak bergiat aktif dalam program yang universiti adakan. Maka di situ mulanya muncul mitos ini. Faktor yang terakhir adalah faktor pensyarah, di mana pensyarah mengharapkan agar mahasiswa yang mereka ajar semasa kuliah mendapat kemahiran dan ilmu yang mereka berikan pada setiap semester yang mahasiswa jalankan. Namun pemikiran dan harapan pensyarah ini meleset apabila melihat mahasiswa pada hari ini hanya ingin mendapatkan segulung ijazah memasuki universiti. Ini dapat dibuktikan apabila ada segelintir mahasiswa yang datang ke kuliah melambatkan, melengah-lengahkan masa masuk ke kelas dengan lambat 15 minit, 10 minit, dan mereka yang lambat ni tadi akan duduk di belakang kelas. Maka di sini juga daripada pandangan pensyarah, mitos mahasiswa ini terbukti. So, bagi mengakhiri bahagian saya pada hari ini, kesimpulannya, mitos mahasiswa malas ni adalah terhasil ataupun terbentuk daripada individu itu sendiri, ibu bapa, masyarakat dan pensyarah. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Okay, berbalik kepada moderator kita. Baik, terima kasih kepada saudara Grace atas hujah yang disampaikan sebentar tadi. Daripada hujah yang kita dengar sebentar tadi, ya, kita dapat lihat dengan jelas bahawa pembentukan mitos mahasiswa malas ini dia boleh terbina daripada pelbagai perspektif, ya, daripada golongan manusia, ya, sama ada dalam aspek individu, masyarakat, keluarga dan juga negara. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan manusia itu pasti ada kesannya, sama ada ia memberi kepada kebaikan ataupun keburukan. Dan pastinya mitos mahasiswa malas ini sendiri mempunyai kesannya yang tersendiri. Jadi apakah pandangan saudara Muhammad Lutfi berkenaan dengan mitos mahasiswa malas ini dan apakah kesan-kesan mitos tersebut? Jadi dipersilakan saudara Lutfi untuk memberikan penjelasan berkenaan dengan persoalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara dan saudari semua. Terima kasih pada moderator kita pada malam ni. Ya, pada pendapat saya, kesan mitos mahasiswa malas ni boleh dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu kepada individu, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Okey, saya akan menerangkan secara seberingkas berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan kesan mitos mahasiswa malas itu. Okey, mitos ini pada awalnya tidak memberi kesan yang besar, tapi pada hari ini mitos ini telah menjadi barah dalam institusi kemasyarakatan di negara ini. Kewujudan mitos ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu atau mahasiswa itu sahaja, tetapi juga turut memberi kesan buruk kepada masyarakat serta negara. Okey, saya akan terangkan berkenaan kesan kepada individu. Apabila mitos ini wujud, ia akan melibatkan nama mahasiswa, maka ianya telah menyebabkan kesemua mahasiswa yang ada. Bukan hanya segelintir, kerana mitos ini tidak menyebut dengan jelas siapakah yang disebut. Oleh itu,
Mitos ini secara tidak langsung menghalang perkembangan diri individu dan mahasiswa dari aspek fizikal, mental dan sasiah. Mahasiswa di dalam universiti akan mengalami tekanan, tidak akan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan mula bersikap negatif dan pasif apabila mitos ini menjadi semakin serius. Okey, saya akan menerangkan juga dari aspek masyarakat, iaitu kesannya kepada masyarakat adalah masyarakat tidak akan lagi menerima manfaat dari para mahasiswa. Ini kerana apabila mahasiswa tidak lagi mempunyai semangat untuk menabur bakti kepada masyarakat, program-program kemasyarakatan tidak lagi akan dianjurkan oleh mahasiswa dan masyarakat akan hilang sokongan yang tidak akan dapat diperoleh oleh kerajaan sendiri. Bakal mahasiswa pula akan cuba untuk tidak melanjutkan pelajaran di dalam negara dan akan cuba untuk melanjutkan pelajaran di luar negara kerana mereka berpendapat bahawa masyarakat di negara lain lebih menghargai mereka. Dan saya akan beri terangan daripada aspek negara pula. Pentadbiran sesebuah negara memerlukan belia untuk menggantikan tempat yang bakal ditinggalkan oleh pucuk kepimpinan lama. Oleh itu, mahasiswa adalah antara calon pewaris pentadbir negara yang paling layak untuk menggantikan kedudukan-kedudukan di pucuk pemerintahan negara kerana mereka mempunyai akal dan fikiran yang masih yang cerdas, cara pemikiran yang bernas serta lebih mengenali dan dekat kepada masyarakat. Okey. Secara umumnya kita mengatakan bahawa negara sangat memerlukan tenaga muda yang meliputi kriteria tersebut. Namun mitos ini menjatuhkan nilai mahasiswa di negara ini. Mitos ini bukan sahaja menghilangkan nama baik mahasiswa tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada mahasiswa untuk memimpin pembangunan negara kelak. Okey, mahasiswa akhirnya akan mencari jalan lain dengan berhijrah ke luar negara dan menjadikan kebolehan yang dimilikinya untuk ditabur bakti di negara lain. Okey, perkara ini sangat merugikan kerana bagi apabila tenaga mahir yang dihasilkan dari negara tidak dimanfaatkan, malah kemahiran tersebut digunakan oleh negara luar. Ini bagi saya antara kesan yang amat parahlah pada negara. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pada moderator kita semula. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Lutfi atas hujah yang begitu jelas itu tadi. Ya, memang tidak dinafikan ya bahawa setiap spekulasi yang dibuat oleh segelintir masyarakat itu terhadap mahasiswa kini memberikan kesan yang sangat ketara kepada perkembangan mahasiswa, sama ada dari aspek emosi mereka, dari segi tingkah laku mahasiswa tersebut, dan juga lebih kepada tumpuan mahasiswa itu kepada pembelajaran mereka. Dan kita dapat lihat jika mitos ini berlarutan ya dan memberi ia menjadi satu gangguan kepada mahasiswa itu sendiri untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Baik, seterusnya kita teruskan kepada persoalan terakhir bagi webinar kita pada hari ini, ya, dan ianya ada kaitan dengan isu semasa yang sangat hangat diperkatakan sekarang ini, iaitu isu kemunculan wabak coronavirus ya, atau kata nama lainnya ialah COVID-19. Dan berikutan dengan kemunculan wabak COVID-19 ini, dikatakan mitos mahasiswa malas ini menjadi satu perkara yang lebih hangat diperkatakan, dan masyarakat menganggap mitos ini adalah satu kebenaran yang terjadi kepada mahasiswa kini. Jadi apakah pandangan saudari Farhah ya berkenaan dengan mitos mahasiswa malas itu dengan pandemik COVID-19, dan apakah perkaitan antara dua perkara tersebut? Jadi dipersilakan saudari Farhah untuk memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan persoalan tersebut. Dipersilakan.
Terima kasih kepada saudari moderator Fairuz. Okey, berkenaan dengan impak atau kesan pandemik ini kepada mahasiswa adalah seperti yang kita tahu, pandemik yang berlaku ini menyebabkan hampir seluruh masyarakat mendapat kesannya, termasuklah mahasiswa itu sendiri. Jadi, apa yang paling terkesan kepada mahasiswa adalah dari segi aktiviti pembelajaran mereka. Kalau sebelum ni mereka pergi ke kelas untuk belajar, tapi sekarang aktiviti pembelajaran mereka hanya berlaku di dalam di hadapan laptop, di alam maya sahaja. Jadi ianya berubah hampir 100% daripada bersemuka kepada alam maya. Jadinya mungkin ada sesetengah daripada kalangan mahasiswa ini mempunyai masalah mengenai talian internet. Jika mahasiswa ini berada di bandar, mungkin tiada masalah, mereka mudah untuk mendapatkan talian internet. Tapi apa pula kepada mahasiswa yang berada di kawasan pedalaman, di kawasan yang sukar untuk mendapat talian? Jadi di situ ada kesan yang agak mendalam kepada mahasiswa yang menghadapinya. Okey, yang seterusnya adalah pergerakan mereka semakin terhad. Kerana seperti yang kita tahu, mahasiswa kita ni suka untuk membuat program masyarakat, kemasyarakatan, pergi ke kampung membuat program, pergi ke zoo buat kebajikan apa. Tapi sejak berlakunya pandemik ini, mereka terpaksa menghadkan atau mereka tidak boleh melakukan sebarang aktiviti fizikal. Malah mereka juga tidak dibenarkan untuk membuat program, melainkan program di dalam talian sahaja. Jadinya di sini mereka yang aktif menjadi pasif. Okey, apa pula seterusnya, apakah kaitan antara mitos dengan kesan pandemik ni? Okey, kesan daripada pandemik ni, mitos mahasiswa malas menjadi satu kebenaran. Apabila saya bercakap daripada 4 segi, individu, ibu bapa, masyarakat dan juga pensyarah. Okey, kepada individu, mereka terdiri daripada golongan berkemampuan dan golongan tidak berkemampuan. Jadinya bagi golongan yang berkemampuan ini, mereka ada segalanya, mereka ada kemudahan yang untuk mereka membuat assignment, untuk mereka menyiapkan tugasan mereka dengan mudah tanpa ada masalah. Tetapi bagi golongan yang kurang berkemampuan ini, ia menjadi satu masalah kepada mereka untuk menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Jadi bagi fahaman mereka yang ada segala-galanya, mereka berpendapat bahawa rakan-rakan mereka yang tidak mampu ini malas untuk mencari jalan keluar, malas untuk ataupun tiada usaha langsung untuk mereka mendapatkan talian, cuba untuk menyiapkan tugasan, sedangkan mereka sendiri tidak berada di tempat rakan mereka tersebut. Jadinya tanggapan mereka rakan mereka ni malas. Okey, seterusnya kepada ibu bapa. Sebelum ni kita ataupun mahasiswa berada di universiti, di college. Jadi ibu bapa tidak tahu bagaimana cara mahasiswa itu belajar, cara mereka membuat tugasan. Jadinya apabila mahasiswa ini berada di rumah, mereka banyak menghabiskan masa di dalam bilik dengan menghadap laptop. Lepas tu dengan tanggapan ibu bapa, anak mereka membuat kerja lain. Mungkin bagi mereka menghadap laptop ni menonton, tengok movie, main game. Tapi di sebaliknya, sepatutnya sebagai anak, mereka perlu menerangkan apa yang mereka lakukan di dalam bilik sehari-hari
untuk bagi ibu bapa mereka ini faham kenapa mereka menghadap laptop je. Okey, seterusnya kepada pensyarah. Okey, apa yang tindakan pensyarah sewaktu pandemik ini adalah pensyarah sentiasa berkongsi maklumat, berkongsi info, berkongsi buku untuk pelajar mereka mudah membuat tugasan. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Pelajar mengendahkan apa yang lecturer mereka bagi dan mereka lebih memilih untuk mendapatkan bahan dari sumber yang lain. Jadinya dari sini pensyarah berpendapat bahawa pelajar mereka ini malas untuk membaca, malas untuk menelaah apa yang pensyarah itu bagi. Okey, yang terakhir adalah kepada masyarakat. Tanggapan mahasiswa mitos ini betul apabila masyarakat mula percaya dan mensamaratakan apa yang mereka dengar, apa yang daripada ibu bapa cerita kepada kawan-kawannya. Jadi apa yang dia dengar dia terus percaya tanpa melihat, tanpa merasai atau apa-apa je lah. Jadi mereka terus percaya. Jadi anggapan mahasiswa malas ini semakin betul. Okey. So itu sahaja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Saudari Farhai atas perkongsian pandangan ni berkenaan dengan perkaitan mitos mahasiswa malas dengan pandemik COVID-19. Ya, sememangnya ya, pandemik COVID-19 ini kita dapat lihat dengan ketara ia memberi kesan yang sangat teruk ya terhadap aktiviti pembelajaran secara formal mahasiswa di institusi-institusi pengajian tinggi ya, sama ada di Malaysia, malah bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia turut terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan kita dapat lihat pelajar terpaksa melaksanakan pembelajaran sepenuhnya dalam talian, dan daripada situ kita dapat lihat pelbagai perspektif yang masyarakat pandang kepada mahasiswa yang berada di rumah khususnya seperti mana yang Saudari Farhah telah jelaskan tadi, menganggap mahasiswa itu malas dan tidak menolong ibu bapa buat kerja dan tidak mengikuti aktiviti-aktiviti kemasyarakatan di kampung halaman, kan. Jadi itu adalah satu spekulasi yang dibuat oleh mereka terhadap mahasiswa. Itu sebenarnya mitos mahasiswa ini harus diatasi supaya kita dapat menghapuskan anggapan-anggapan negatif ini oleh masyarakat, dan supaya ia dapat memelihara hak mahasiswa sebagai sebagai generasi yang akan memimpin, yang akan memerintah negara yang kelak. Okey, baik. Itu saja ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada kesemua panel kita pada hari ini ya, atas perkongsian terhadap mitos mahasiswa malas ini, dan dijelaskan dengan cukup padu ya, dan insya-Allah ianya akan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa serta dapat menyedarkan masyarakat di luar sana agar sentiasa berfikiran positif dalam apa jua keadaan. Maafkan saya. Okey. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada hari ini ya, marilah kita dengar sedikit kata-kata akhir kata-kata akhir daripada barisan panel kita, yes, terhadap mitos mahasiswa malas ini, dan mungkin para panel kita ada sedikit nasihat kepada masyarakat di luar sana. Dipersilakan panel pertama, Saudara Sakri. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada moderator majlis. Apa yang Saudari Farhah cakap sebentar tadi itu mungkin saudari ingin maksudkan
masyarakat hari ini tidak mengkaji terlebih dahulu, mendengar, merasa dan mengkaji, tetapi mereka terus membuat spekulasi. Dan apa yang Saudari Farah cakap tadi itu ada dalam kesimpulan saya pada majlis malam ni lah. Okey, kita kena ingat para mahasiswa, masyarakat sentiasa memerhati anda. Masyarakat sentiasa memerhati anda. Bagaimana mereka memerhati anda? Mereka melihat, mendengar dan dari mana? Dari media sosial milik para mahasiswa, iaitu daripada Facebook. Contoh daripada Facebook, daripada Twitter, daripada Instagram. Tak kurang juga daripada akaun TikTok anda. Jadi keluhan-keluhan yang ditulis oleh para mahasiswa, keluhan-keluhan yang disuarakan di video-video mahasiswa secara tidak langsung telah menimbulkan persepsi kepada mereka bahawa mahasiswa pada hari ini tidak seperti mahasiswa terdahulu. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka tidak mahu mengkaji. Mereka akan percaya bulat-bulat melihat kepada penulisan, mungkinlah luahan daripada mahasiswa. Hari ni aku penat lah, luahan di Twitter lah. Contoh kata, aku penat lah hari ni, mahu berehat. Dilihat pula oleh masyarakat, wah budak ni baru banyak macam ni. Dah penat, aku dulu siang malam study pergi library, balik lewat malam. Dia orang tak peduli dah cabaran apa yang mahasiswa pada hari ini perlu ditempuh. Mereka hari ini lebih menganggap mahasiswa hari ini lah lebih manja dan lebih malas. Sedangkan mereka tidak sedar bahawa zaman berubah dan cabaran dalam menuntut ilmu ini juga berubah. Tapi kita tidak bolehlah mengubah perkara ini secara drastik sebab mulut orang kan bukan mulut kita. Kalau mulut kita boleh jahit, mulut orang kita tak boleh jahit. Jadi apa yang perlu mahasiswa hari ini lakukan ialah mengawal dengan baik apa yang ditulis di media sosial, apa yang di luar di media sosial. Saya faham setiap orang perlu tempat untuk meluah, untuk bagi meringankan sedikit sebanyak beban di hati ini. Bukanlah untuk mencari publicity murahan, tapi hanya untuk meluah sedikit dan meringankan beban di hati. Okey, tapi pesanan saya, carilah tempat yang lebih selamat, carilah tempat yang betul supaya mitos ini terus tidak menjadi barah seperti yang dicakapkan oleh saudara Lutfi sebentar tadi. Sekian daripada saya. Baik, terima kasih diucapkan pada saudara Muhammad Saki. Baik, kita teruskan pada panel kedua, iaitu saudari Grace untuk memberi sedikit ucapan berkenaan dengan sebelum mengakhiri webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudari moderator bagi mengakhiri forum kita pada hari ini. Saya ingin memberikan sedikit kata-kata di mana mahasiswa bukanlah pemalas, tetapi mahasiswa maupun ibu bapa kita ataupun masyarakat di luar memerlukan masa untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Mungkin pekerjaan tersebut tidak menyenangkan kepada kita maupun masyarakat di luar. So, jangan menganggap diri kita ni malas. Kerana sikap malas tu adalah sikap yang terdapat hanya pada seseorang ataupun segelintir sahaja manusia di dunia ni. Bukan kesemua manusia di dunia ni malas. So, pesanan saya kepada mahasiswa di luar sana, kita maklum bahawa mahasiswa malas ni hanyalah mitos, kerana bukan mahasiswa saja yang malas, tetapi masyarakat di luar pun malas. Dan jangan meracuni fikiran kita dengan mitos-mitos yang dibuat oleh masyarakat di luar sana, supaya motivasi diri kita untuk meningkatkan diri dengan lebih baik tu tidak terjunam. Itu saja pesanan daripada saya. Terima kasih kepada moderator. Saudari moderator majlis boleh tutup sebab kita kesetukan waktu lah. Minta maaf, kita ada lagi 3 minit saja lagi. Okey, saudari.
Okay, baik. Saya harap daripada nasihat yang diberikan oleh para panel kita itu tadi saya rasa panel ketiga dan panel keempat juga rasa benda yang sama yang mana mitos ini adalah satu anggapan yang negatif yang perlu kita murnikan dalam pemikiran setiap masyarakat dia untuk supaya mitos ini tidak lagi dikatakan dengan lebih luas kepada mahasiswa kerana setiap mahasiswa itu sebenarnya mempunyai impian, cita-cita dan matlamat mereka sendiri untuk menggapai kejayaan dalam hidup mereka. Jadi mitos ini menjadi satu penghalang utama kepada mereka daripada mendapat kejayaan tersebut. Jadi itu saja daripada webinar kita pada hari ini daripada saya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada barisan panel kita kerana sudi bersama-sama berkongsi idea, pandangan dan pendapat berkenaan dengan mitos mahasiswa malas ini, dan insyaAllah benda baik itu kita jadikan panduan dalam hidup kita, dan yang tidak baik itu kita elakkan. Okey, saya memohon, saya menyusun 10 jari, mohon kemaafan dari ketelanjuran kata daripada saya, dan terima kasih kepada para penonton yang sudi hadir bersama menyaksikan webinar kita pada hari ini. Sekian saja daripada saya, Siti Fairuz binti Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.